A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati dan muliakan barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya, kekuatan, kesihatan dan juga nikmat umur yang masih lagi diberikan pinjaman kepada kita pada malam ini, dapat sekali lagi kita berkumpul mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah berikan lagi ruang dan peluang untuk kita berada di dalam taman-taman syurga yang dinisbahkan sebagai majlis ilmu dan juga majlis zikrullah. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung pengajian berkitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Ya, satu kitab ilmu tasawuf, ilmu akhlak untuk kita bersihkan hati kita, jauhkan diri kita daripada sebarang bentuk maksiat, tuan-tuan ya. Jadi insyaAllah malam ni kita dah sambung bab yang kelima, ya, pada menyatakan segala taat yang batin. Sebelum ni kita dah masuk tentang perbuatan ataupun kita panggil sebagai maksiat batin, maksiat dalam hati, ya, yang mana kita tutup hari itu dengan sifat riya. Kemudian kita dah masuk malam ni bab yang kelima, menyatakan segala taat yang batin, iaitu ibadat yang adanya dalam hati manusia. Bagi muka surat berapa? Muka surat 260 bagi kitab yang berwarna hijau. Kalau kitab selain cetakan itu, tuan-tuan buka je bab yang kelima, ya, iaitu ibadat batin, ibadat yang ada dalam hati kita. Baik, ketahuilah olehmu wahai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat, bahawa murad, maksud dia yang dikehendaki dengan taat yang batin itu ialah segala perbuatan yang baik dan sifat-sifat yang terpuji, segala benda kebaikan, tuan-tuan. Sebab tu nak tengok ibadat yang batin dalam hati ni susah. Kan walaupun sekarang teknologi dah canggih, kan kita pergi jumpa doktor, doktor boleh tengok kuman yang sekecil-kecil yang ada dalam badan, boleh lagi. Atau boleh masukkannya alat untuk tengok sampai ke jantung tu, kan akar-akar jantung yang ada dalam tu boleh tengok lagi. Bayi yang dalam kandungan dia boleh scan lagi, walaupun kadang-kadang boleh jadi berubah, tapi dia punya peratus nisbah ni tadi dia boleh lagi, ya, nak scan dia tengok lelaki ke perempuan, nampak tak dia punya tanda-tanda lelaki ke perempuan. Tapi kalau nak tengok ibadat yang ada dalam hati, iaitu berkait tentang perbuatan-perbuatan baik amalan ni, yang ini Allah sahaja yang tahu, sebab di dalam hati tadi, dalam badan kita, tuan-tuan. Baik, dikata sini Imam Ghazali menjelaskan, disebutkan oleh Imam Ghazali bila sebut je ibadat batin yang berkait dengan hati ni, tuan-tuan, dia ada 10 perkara. Jadi malam ni mungkin sempat kita ambil satu dululah. Yang mana dikata di sini, pertamanya taubat, yang keduanya khauf, takut, ya. Yang ketiganya zuhud. Zuhud ni maksud kata hubul akhirah, maksud kata cintakan akhirat, dan maksud kata menjauh, meninggalkan perkara-perkara yang takut, cenderung kepada dunia tadi. Yang keempatnya sabar, yang kelimanya syukur, yang keenamnya ikhlas, yang ketujuhnya tawakal, ya, yang ke-8 mahabbah, dan yang ke-9 redha, dan terakhir zikrul maut, mengingati akan kematian. Jadi itu ada 10 perkara, tuan-tuan, yang berkait tentang ibadat yang ada dalam hati manusia. Kita akan tengoklah sama-sama sejauh manakah amalan-amalan yang 10 ni ada ke tidak dalam hati kita, dalam diri kita seharian. Baik, insyaAllah kita masuk yang pertama. Fasal yang pertama pada menyatakan taubat. Ramai orang boleh sebut taubat. Ada kadang-kadang orang tu kata tahu buat tapi tak reti nak kembali. Itu kita semak balik. Adapun taubat itu maka iaitu permulaan jalan bagi salikin, orang yang nak menempuh jalan kepada orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah. Inilah dia punya kuncinya. Sekarang ni kan kalau kita nak menuju satu-satu tempat, kita dah ada aplikasi Waze.
Contoh, kita ada GPS dan sebagainya. Kalaulah kita nak langgar, aplikasi itu dah ada, dia suruh belok ke kanan, tak mahu, aku nak ikut ke kiri juga. Contoh tuan-tuan ya, apa jadi? Dia jadi sesat. Walaupun kita kata apps tu membantulah, tapi dari sudut agama yang betul-betul membawa jalan orang yang salikin ni, dah tentulah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dipanggil sebagai taubat. Iaitu permulaan orang yang hendak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dipanggil sebagai miftah, pintu. Sa'adatul muridin. Apa maksudnya? Miftah sa'adatul, pintu kebahagiaan bagi orang yang nak mengejarkan akhirat. Muridin ni orang yang nak menuju ke akhirat, tuan-tuan. Iaitu taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin itu tadi, dan membawa ia kepada dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah sayang tuan-tuan orang yang bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jelas Allah sebut bahawa Allah itu kasih ia akan orang yang banyak taubatnya dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosa. Sayang daripada orang yang bertaubat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok gambaran misbah ya, bila mana Allah bukakan pintunya seluas-luas pintu taubat, Allah tak tengok pun berapa banyak besar dosa kita, tuan-tuan. Yang penting hamba dia tadi nak tak kembali pada dia. Sebab itulah pintu taubat ini terbuka seluas-luasnya. Punyalah pengasihnya Allah ni, tuan-tuan. Dia tak kira lah dosa kita banyak mana, dia akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Dahlah diampunkan. Yang keduanya, dia melupakan. Yang ini tak ramai orang mampu buat. Allah sahaja yang selayaknya dia menerima taubat, lepas tu dia melupakan pula segala dosa-dosa yang kita lakukan tu dengan asbab kita dah bertaubat tadi. Tambah lagi yang ketiga, dahlah dia melupakan, dia mengasihi pula. Kita belum tentu. Kalau tuan-tuan cuba nisbahkan sama macam manusia lah. Kalau kita ada buat jahat dengan kawan kita, kita pun rasa macam menyesal jumpa dia. Mat, aku minta maaf lah dosa aku banyak pada kamu. Kan kita tak apalah, aku maafkan. Tapi melupakan belum tentu lagi. Kan mungkin dia ingat, kan dia masih ingat, terkenang lagi apa yang kita buat. Nak menyayangi lagilah jauh. Kan saya dah kira maaf tu dah kira okey lah Ustaz. Nak sampai saya menyayangi dia, dah lah teruk dengan apa yang dia dah buat pada saya tu, memang tak tergamak langsung. Contoh tuan-tuan ya, itu manusia ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia maha memaafkan, menerima taubat tadi, kemudian dia melupakan segala apa yang tuan-tuan dah buat dengan syarat kita bertaubat tadi. Dan yang ketiga, dia menyayangi pula pada orang yang bertaubat. Sebab itulah banyak kali taubat pun tak ada masalah, tuan-tuan ya. Allah akan ampunkan dan ampunkan. Dan sampai Nabi SAW lagi dalam satu hadis, dia kata apa? Orang yang taubat itu kekasih Allah, dan orang yang taubat daripada dosa itu seperti mana orang yang tiada berdosa. Sebab itulah soalnya sekarang, selagi mana tuan-tuan adalah sedikit sebanyak dosa, jangan tunggu nanti dululah Ustaz, agak-agak umur dah nak pencen, saya pandailah saya taubat. Contoh kan. Padahal tuan-tuan, Allah buka pintu. Sebab itulah kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau ikutkan dah maksum, terpelihara daripada segala dosa, tapi punyalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap hari, tuan-tuan, lebih daripada 100 kali. Itu tara keadaan orang yang dah confirm jamin syurga. Apatah lagi lah kita ni, ya Allah, kadang-kadang bangun pagi ada benda-benda yang tak disengajakan, yang disengajakan patutnya lebih banyak lagi lah ya, kita bertaubat. Sebab itulah bertaubat ini bukan hanya pada orang yang berdosa, lagi-lagi lah orang yang konon-konon lah, kita mungkin rasa Ustaz saya tak ada dosa. Kita tak tahu tuan-tuan ya. Mungkin bagi kita tak ada, tapi ada benda yang khilaf, ada yang tersalah, kita tertinggi suara, orang sakit hati dengan kita ya, kita terlajak sikit jalan nak pusing U-turn, lupa bagi signal, orang dah maki kita, contoh kan. Ataupun orang kita bawa kereta elok, tiba-tiba orang potong queue, lain macam kan, kita punya menumpah serana tak sedar. Itu contoh, walaupun orang tu tak tahu. Jadi
Jadi benda-benda yang ni lah tuan-tuan, banyakkan beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Syahdan, ketahuilah olehmu bahawasanya taubat itu wajib. Dia bukan sunat, bukan harus, wajib tuan-tuan. Iaitu tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat dengan dalil daripada Quran dan hadis, Nabi dan ijma', semua ulama sepakat mengatakan wajib. Seperti mana dalam surah An-Nur ayat 31 Allah sebut terjemahannya, taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai segala orang yang mukmin, mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Nak menang kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi nak bertaubat ni ada cara dia. Kita tengok macam mana cara nak bertaubat. Yang ini dijelaskan di sini tuan-tuan. Dan syarat taubat itu ada 3 perkara. Kita tengok ya. Ramai orang boleh kata nak bertaubat, tapi sejauh mana dia buat, hari esok buat lagi. Kata dah bertaubat, tapi esok tengok ulang lagi. Yang itu tak cukup sempurna. Sebab tu syarat taubat ni dia ada 3. Yang pertama, meninggalkan maksiat yang dilakukan tu tadi. Kalaulah dia berazam, dia kata apa, saya memang nak berubah Ustaz, saya dah bertaubat. Dia tak boleh kat mulut je, dia kena ada tindakan tuan-tuan ya. Kalau sebelum ni, contoh, bukan orang sini, orang luar, dia jenis kaki kelab malam, langgan orang perempuan yang orang kata bukan bini dia, contoh ya. Kemudian dia dah nak bertaubat ni. Kalau nak bertaubat, dia tak boleh lagi bergelumang dengan maksiat yang dilakukan tu tadi. Kalau masih dalam keadaan duduk di kawasan tersebut, masih lagi kata berkawan dengan orang-orang yang dekat dengan maksiat tersebut, susah dia nak bertaubat. Sebab tu pentingnya kalau orang yang nak bertaubat, dia kena ada hijrah, bukan pada mulut percakapan saja, tetapi daripada sudut fizikal ni tadi. Baik, yang keduanya kata apa? Menyesal atas perbuatannya itu. Memang ya Allah menyesal, ya Allah sepanjang aku umur 20 tahun aku dekat KL dulu, ya Allah rasa macam tak tergamak, patut aku buat macam ni. Menyesal. Dia rasa macam memang maksiat tu memang jahat sungguh. Kita rasa macam kesedihan yang melampau, sampai menangis pun tak apa tuan-tuan. Sebab itulah air mata taubat, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga dia kata apa? Bercita-cita bahawa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Ini 3 syarat tadi ya. Tinggalkan maksiat tersebut, menyesal di atas apa yang kita dah buat, dan yang ketiga azam. Cita-cita ni azam lah, tak nak dah aku buat selama-lamanya. 2026 ni kita dah masuk 5 hari bulan Januari. Tuan-tuan, kita pasakkan hati kita, segala benda apa yang aku dah buat yang lara-lara 2025 tu, aku tak mau dah mengulanginya lagi. Kalau ada kawan yang jenis suka tarik kita kepada benda yang berfoya-foya, dah boleh dah kurangkan kan bertemu dengan dia, jarakkan sikit, supaya tak adalah kita ni ikut pusingan yang sama aja. Masuk 2026 macam tu juga tak berubah-ubah. Contoh tuan-tuan ya. Baik, dijelaskan dekat sini tuan-tuan beberapa peringkat yang kita boleh tengok. Ini jika ada dosa di antaranya dan antara Allah. Jadi kita boleh dah buat 3 tadi. Kalau antara dosa kita dengan Allah, maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, yang ini kita tengok tuan-tuan. Kalau ada dosa kita dengan manusia, kategori mana, kita tengok yang ini ya. Tuan-tuan kena ikut step by step yang ini. Kalaulah kita ada dosa antara sesama manusia, seperti contoh, ada yang dizaliminya itu harta orang. Dulu masa muda kita terkenal dengan orang yang pemeras unggut, contohlah ya, jenis scammer. Sekarang scam, tipu harta orang, banyak puluh ribu kita tipu orang tu, tipu orang ni, sampai umur 50 rasa menyesal nak bertaubat kembali. Dia tak cukup dengan sekadar taubat tadi je, bukan setakat kita tinggal maksiat menyesal bercita-cita. Yang ni dia bagi tahu apa tuan-tuan, kalau ada zalim terhadap harta orang, kita pernah rampas harta dia, kita tipu geran contohnya ya, harta sesama adik-beradik contohnya, kita bulut seorang-seorang, adik-beradik lain semua tak dapat. Jadi sampai satu tahap kita rasa menyesal bertaubat. Yang ini dia kata apa? Hendaklah, dia kata apa di sini, ditambah syarat yang keempat, dia tak cukup 3 tadi ya, tambah yang keempat, hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizaliminya itu. Kena cari sampai dapat orang yang pernah kita aniaya dulu, dan kemudian kita pulangkan balik harta tersebut. Dan dia kata apa kat sini? Ataupun minta halalkan dia. Maka dia kata sini, maka jika
tiada ada yang mempunyai harta itu seperti ia ghaib atau tiada diketahui akan tempatnya atau mati, maka hendaklah kau kembalikan kepada warisnya. Kita dulu mungkinlah duduk di sini, kemudian kita dah buat jahat sikit, contoh kita pergi lari lah ke mana-mana, balik KL ke dan sebagainya. Bila dah nak pencen tu kita patah balik, menyesal bertaubat, kena wajib cari orang yang kita aniaya itu tadi tuan-tuan. Kalaulah tengok cari, saya dah cari dah ustaz, tak jumpa dah ustaz, akan cari lagi tuan-tuan warisnya sampai dapat, dan kalau jumpa warisnya, pulangkan balik harta tersebut. Mungkinlah harta tu dah tak ada dah, kita pernah curi motor dia ke kereta dia, jadi dengan nisbah nilaian harga tersebut, pulangkan balik pada waris kalau orang yang dah matilah. Maka jika tiada warisnya, maka jika dapat engkau sedekahkan kepada orang yang fakir, maka berbuatlah olehmu akan demikian itu. Saya dah cari dah ustaz, memang tak jumpa dekat Facebook, Instagram, TikTok, semua jenis jiran-jiran dia, adik-adik dia, semua kata tak tahu kat mana. Yang ini tuan-tuan, kalau memang langsung tak jumpa, maka tuan-tuan boleh gunakan kaedah seterusnya, sedekahkan harta tersebut kepada fakir miskin. Niatkanlah, ya Allah, harta ini sebenarnya harta yang pernah aku zalimi orang tu, jadi harta ini aku sedekahkan kepada fakir miskin, kepada masjid, wakafkanlah pada pembuatan masjid dan sebagainya tuan-tuan. Semoga pahala itu mengalir kepada orang yang pernah kita zalimi. Dengan asbab tersebut, di akhirat nanti Allah akan ampunkan kita. Jangan buat tak tahu pula, selamat aku, nasib baik orang yang tak ada, kalau tak jenuh aku nak pulangkan balik. Contoh kan, kita jenis malas lagi nak pulang tadi, tak boleh, kena pulang balik. Maka jika tiada kuasa engkau akan jadi demikian itu. Nak pulang macam mana ustaz, saya pun orang susah, saya pun miskin dah sekarang ni, dulu bolehlah ada duit. Macam mana tuan-tuan, duit tak ada, orang ni mungkin ada lagi tu. Maka dikatakan kat sini, kalaulah tiada harta kerana engkau miskin atau fakir, hendaklah engkau membanyakkan berbuat ibadat. Tambah lagi, bukan ibadat wajib tuan-tuan ni, ibadat sunat ni, puasa, apa lagi, baca Quran, kemudian kita buat amalan-amalan solat-solat sunat, dan juga berbuat kebajikan dan taubat kepada Allah, dan kau pohonkan kepada Allah bahawa ia menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Ya Allah, aku tak mampu nak bayar balik ni, pada orang-orang warisnya pun aku dah tak jumpa, nak sedekah kepada masjid, kepada orang fakir dengan harta yang aku pernah scam dia dulu pun aku tak ada duit. Maka dengan asbab ibadat yang aku buat ni, ya Allah, kita doa sama-sama tuan-tuan, kalau kot lah, kalau ada kita doa, kemudian semoga doa itu tadi Allah akan tingkatkan darjat orang yang kita zalimi itu tadi. Paling tidak dikata apa di sini, dekat akhirat nanti kalau kita jumpa orang yang pernah kita zalimi itu, dia jumpa balik pada kita, dia kata apa, Mat, tak apalah Mat, aku halalkan kau pun dah banyak buat amal ibadat sunat, kau doakan pula pada aku, maka darjat aku pun Allah dah tinggikan, aku halalkan apa yang kau pernah buat dulu di dunia. Alhamdulillah, itu asbab yang kita boleh buat tuan-tuan. Tapi kalau orang yang buat tak tahu je, memanjang, merasa diri je betul, sampai dia meninggal dia tak pulang, dia tak cari, dia tak ikhtiar semua ni, maka yang itu yang kita panggil sebagai, dalam satu hadis menyebutkan, golongan al-muflisun. Dekat akhirat nanti ada amalan dia datang masjid contoh, dia berzakat, dia bersedekah, macam-macam jenis amal ibadat, tapi setiap amalannya itu tadi diambil oleh orang-orang yang pernah dizalimi. Ini sebab dia tak pernah bertaubat tadi, maka akan diambillah satu persatu, akhirnya menjadi muflis, dan dosa orang yang dizalimi itu pula ditanggung pula pada dia. Na'udzubillah min zalik. Moga kita jauhlah daripada golongan yang demikian. Baik, itu yang berkait dengan harta. Yang seterusnya tuan-tuan, yang berhubung dengan manusia lagi, dan dikata dekat sini, dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh akan orang. Ini berkaitan tentang maruah orang tu tadi. Kita bunuh orang tersebut. Contohlah yang dibunuh tu suami orang, mak kepada orang tu, ataupun ayah kepada anak-anak yang kecil. Kita bergaduh, kita bunuh lelaki tu. Maka apa yang kita perlu buat tuan-tuan? Ada katalah kalau kita bertaubat, maka apa yang kita perlu buat, iaitu maka hendaklah kau serahkan akan dirimu itu kepada waris mereka. Maksud kata kita serah, jumpa, minta maaf, saya lah yang bunuh Pak Mat tu dulu, contoh tuan-tuan, maka saya serahkanlah pada hukuman yang
tuan-tuan nak kenakan pada saya. Kalau ikut undang-undang Islam, hukuman kisas. Tapi kalaulah keluarga tu memaafkan, dia kata apa, tak apalah Mat, ya, sebab benda pun dah jadi, kami sekeluarga memaafkan apa yang telah berlaku. Yang sudah tu sudahlah. Anak saya tu pun perangai ni pun boleh tahan juga. Kalau tak dia mati, mungkin kamu yang mati. Contohlah masa pergaduhan tersebut. Jadi tak apalah, kami maafkan. Dan kalaulah boleh tuan-tuan, kita mintalah halal kepadanya, ataupun kita bayar diat pampasan. Mungkinlah khilaf tak sengaja, ya, contohnya benda tu memang adalah bergaduh sikit, ya, tapi dalam asbab yang kita pun taklah terniat nak bunuh pun, tapi kita bayar diat pampasan pada keluarga si mati tadi. Maka jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, seperti ketiadaan warisnya, cari waris pun tak jumpa, macam kes yang pertama tadi, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat, supaya nanti di hari kiamat kita terselamat daripada segala tuduhan-tuduhan tadilah. Kita dah mohon ampun pada Allah, kita dah cari waris ni pun tak jumpa, jadi kita berserah pada Allah, tuan-tuan ya. Dan jika ada dosa itu mengumpat akan orang atau memaki akan orang, yang ini biasa ramai lah kan. Sebab tu kalau duduk seorang, susah orang nak mengumpat ni biasanya dalam jemaah. Cukup 2 orang pun jadilah. Biasanya kalau datang mula cakap, mula seronok, ya, kita cerita keaiban orang, cerita keburukan orang, kena pula 3-4 orang lagi hadit, ya, jadi panjang lebar tadi mengumpat tadi. Dia kata di sini, kalau dah ada dosa mengumpat sehingga timbul fitnah dan sebagainya, maka hendaklah engkau minta halal kepadanya, serta engkau dustakan akan diri kamu. Jumpa pada orang yang pernah kita mengumpat dia sampai dia maruah dia tercala, orang perli dia, ya, orang yang tak tahu pasal keburukan dia jadi tahu, kita kena jumpa tuan-tuan ya. Kita mohon ampun, kita kata apa, Pak Man, minta maaf sangat-sangat, dulu saya pernah mengumpat, ya, saya pernah mengata sehingga menyebabkan ramai orang salah faham pada Pak Man, contoh. Tapi susah tuan-tuan, berani ke kita nak buat macam tu? Tapi kalau tuan-tuan betul-betul bertaubat, inilah caranya tuan-tuan. Dan dia kata apa di sini, dustakan akan dirimu, maksud kata saya memang berbohong apa yang saya cakap hari itu. Itu maksud dustakan akan dirimu. Dan jika tiada dapat engkau akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau bertaubat kepada Allah bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Sama macam kes tadilah. Kalau kita tak jumpa waris, kita pun tak jumpa dah orang tu, maka tuan-tuan bertaubat pada Allah, gandakan amal ibadat, kemudian buat kebajikan, mohon doa, ya Allah ampunkanlah dosa orang yang pernah aku aniaya tersebut, tinggikan darjatnya. Dengan sebab itu kalau kita jumpa di akhirat nanti, moga-moga orang itu memaafkan kita. Itu caranya tuan-tuan ya. Baik, dan jika ada dosanya itu khianat, yang ini parah. Ini paling berat tuan-tuan ya. Kalaulah ada dosanya itu khianat kepada isteri orang ataupun kepada anak orang. Apa maksudnya tuan-tuan? Contoh zaman sekarang ni yang paling berat ya. Khianat isteri orang ni tuan-tuan, maksudnya dalam bahasa kitab ni, bukan kita lah, orang lain ni, dia telah menggoda isteri orang tersebut sehingga menyebabkan berlakunya hubungan bebas seks tadi, mau kata sebagai zina lah, skandal. Sekarang ni banyak kan, kadang-kadang kat tempat kerja tu tuan-tuan, lagi-lagi lah zaman-zaman sekarang ni, skandal lelaki dengan laki orang dengan bini orang. Banyak berlaku, kita tengok kat media sosial, berapa banyak yang kantoi, berapa banyak yang terdedah, kan. Yang ini tuan-tuan, kalaulah berlaku, macam mana nak minta maaf, macam mana nak bertaubat, disebut kat sini ya. Iaitu ataupun kepada anak orang. Anak orang ni maksudnya kita anak orang tu baik, kita ni punya lah tackle telajak, akhirnya berlaku hubungan seks bebas tadi. Maka benda ini sangat susah. Dia kata apa? Jika kau meminta halal akan yang demikian itu, nescaya membawa kepada fitnah yang terlebih besar. Kalau macam kes ambil harta, bunuh dan juga mengumpat tadi, boleh minta maaf tuan-tuan. Yang ini dia kata apa? Kalau kita minta halal, dia boleh jadi fitnah yang lagi besar. Contoh, kita ni, bukan kita lah, orang lain lah tuan-tuan ya. Si Ahmad lah contoh. Ahmad ni dah bersama dengan bini orang, bini si Abu. Boleh tak si Ahmad ni jumpa Abu, dia kata, Abu, aku minta maaf lah, aku sebenarnya dah berapa kali dah
dengan bini kamu tu dekat hotel sekian-sekian, agak-agak apa tu nak maafkan ke? Kan dia oh ya ke? Tak apalah aku maafkan. Dia kalau dia maafkan itu dia jadi lelaki dayus. Maksudnya dia merelakan isterinya itu tadi bersama dengan orang lain tadi. Sebab tu dia kata di sini, kalau bab berkaitan dengan khianat kepada isteri orang ataupun suami orang, ataupun anak orang, kalau kita nak minta halal, benda ni akan membawa kepada fitnah yang lebih besar. Jadi macam mana cara nak bertaubat? Maka tiada jalan lain. Yang demikian itu dia kata apa di sini? Melainkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kita taubat kepada Allah sahaja. Bahawa ia akan menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Kita menyesal teramat sangat, kita mohon ampun je pada Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Tutup serapat-rapatnya keaiban-keaiban aib kita yang dah buat tu tadi, tak perlu diwar-warkan, tak perlu diceritakan kepada orang lain atau pada suami orang tu. Kita pun dah bagi tahu pada si Minah tu, contohlah Minah, kita tak boleh tu berzina macam ni. Kamu dah ada suami, aku pun ada isteri ni. Aku menyesal dengan apa yang kita dah terlanjur ni. Kita pakai berpisah. Memang dia tak ada hubungan apa pun, tapi bertaubat, maksud kita taubat menyesal sungguh-sungguh, kembalilah pada pasangan masing-masing. Tak perlu pun nak buka aib diri tadi. Kalau lah dia balik, dia cerita pada suami dia, abang nak tahu tak, sebenarnya Minah ada benda nak bagi tahu pada abang ni, tapi berat nak bagi tahu ni, takut nanti abang tak boleh terima. Abang janji dulu pada Minah ya, abang tak marah pada Minah. Boleh ke dia cakap macam tu tuan-tuan? Tak boleh mengamuk tuan-tuan ya. Kalau dia kata tak apa, jangan risau, abang janji abang tak marah. Macam ni lah sebenarnya saya dah banyak kali terlanjur dengan si Ahmad tu. Esoknya juga tuan-tuan bercerai, rosak hubungan kekeluargaan tersebut. Anak yang disayangi pun jadi hilang ikut pada suami, dan memang porak-poranda keluarga tadi. Sebab itulah kalau ada benda-benda keaiban yang benda berat macam ni tuan-tuan, tak perlu dibuka. Tapi bukan maksud kata di sini kita menghalalkan perbuatan tu, tak. Sebab tu kalau ada undang-undang hudud, kalau tertangkap, tertuduh, ada saksi semua, kena jalankan hukuman. Kembalilah kepada jalan Allah. Bolehlah malam ni dia pergi cari mana-mana perempuan, dia selesaikan, esok taubatlah macam Ustaz cakap. Itu salah faham tu. Maksud kata ni kalau orang yang betul-betul dah terlanjur, dia nak patah balik. Macam mana cara nak patah balik? Macam inilah caranya tuan-tuan ya. Menyesal di atas apa yang dilakukan, bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tak mengulanginya lagi. Andai katalah takdir Allah satu hari itu terbuka, dia kena terimalah. Tak bolehlah dia nak mempersalahkan takdir, mempersalahkan Allah. Sebab itu asbab dosa yang pernah dilakukan dulu, apa yang jadi kemudian, dia kena lalui dengan tenang dan mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begitu juga tuan-tuan ya, kalau kita lah ada benda-benda zaman muda dulu, benda-benda aib. Sebab tu Allah pesan, Nabi pun pesan, kalau ada aib, keaiban kita jangan cerita. Jangan kita war-warkan. Zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman podcast. Kan kalau kita tengok kat YouTube, media sosial, dia pakat berebut nak ceritakan, dulu aku ni memang jahat sungguh. Dia buka satu kisah-kisah silam dia yang sepatutnya tak perlu pun dibuka. Macam kita lah tuan-tuan, kita dah jadi orang masjid, kita pun cerita dekat anak-anak muda yang datang di masjid. Kita kata, kamu semua nak tahu tak, dulu pak cik ni paling handal kat sini. Kan pak cik ni Samsung semua. Apa benda yang pak cik tak buat? Merompak, mencuri, merogol, contohlah tuan-tuan ya. Semua pak cik dah buat. Punyalah asalnya orang respect dekat dia. Dengan asbab dia buka aib tadi tuan-tuan, hilang respect. Sebab tu tuan-tuan, benda yang tak perlu dibuka, keaiban tak perlu diceritakan. Hatta walaupun kita nak bertaubat, kita jumpa seorang ustaz ni, tak perlu menceritakan secara detail apa yang kita lakukan. Cukup dia kita bagi tahu, Ustaz, saya dulu pernah buat kejahatan, kezaliman sekian. Tapi tak perlu cerita secara detail dengan siapa, apa benda yang kita buat. Minta dia tanya agak-agak macam mana jalan saya nak kembali kepada Allah. Dah cukup. Itu maksudnya tuan-tuan ya. Tak perlu diceritakan secara detail keaiban, sebab benda itu bukanlah menjadi keutamaan yang utama. Yang penting kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tuan-tuan ya? Baik, dan jika ada dosa mu itu pada agama, itu tadi pada khianat pada isteri orang, suami orang, ataupun benda-benda yang aib tadilah. Dan jika ada dosa mu itu pada agama, yang ini dosa dengan agama pula tuan-tuan. Contoh,
engkau kafirkan akan orang, atau engkau bid'ahkan akan dia, atau engkau sesatkan akan dia, ya, maka iaitu terlebihlah sangat susah. Ya, kita pernah syirikkan orang, ajak dia jumpa bomoh, dia pun percaya, disampaikan pula pada keluarga dia, makin melarat. Ramai orang jadi syirik daripada menyekutukan Allah. Yang ini dosa kita, tuan-tuan, ya. Maka tiada jalan akan demikian itu melainkan kau dustakan akan dirimu pada hadapan mereka. Jumpa balik, kita bagi tahu, minta maaf lah, dulu saya pernah cerita pada awak yang mana ustaz tu betul, sebenarnya ustaz tu ustaz yang guna bomoh, kan, apa yang kita buat, tangkal azimat tu tinggalkanlah. Saya pun dah cuci tangan, saya pun dah bertaubat. Kalau boleh, apa yang saya pesan, saya nasihat dulu, kita jangan buat lagi. Jumpa balik, tuan-tuan, ya, kawan-kawan kita yang kita pernah bid'ahkan dia ataupun pernah sesatkan dia, kembalikan dia kepada jalan yang benar, iaitu serta engkau minta halalkan daripada mereka itu, minta ampun, minta maaf lah. Maka jika tiada dapat akan yang demikian itu, maka taubatlah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat nanti. Yang itu yang kita nak pegang tu, ya. Maksud kata di hari kiamat nanti kita nak mohon supaya Allah ampunkan kita dengan asbab-asbab syirik tadi. Banyak perbuatan dosa dengan agama ni, tuan-tuan. Contoh amalan-amalan khurafat, amalan-amalan pelaris, amalan-amalan nak bagi bisnes kita maju. Kan kita pula ajak kawan masuk sekali, join sekali dengan amalan syirik tadi yang khurafat, dia pun seronok dengan amalan-amalan dosa tadi. Contohnya, kalau orang perempuan tu dia nak menundukkan suami dia, kita ajak dia pergi jumpa satu bomoh ni untuk guna-gunakan nasi kangkang dan sebagainya. Jadi dia pun seronok membodohkan suami dia, maka melarat. Benda tu yang kita takut dan paling kita gerun lah, tuan-tuan, supaya tak berlaku lah dalam kehidupan kita. Baik, sebab itulah, tuan-tuan, apa yang boleh saya rumuskan untuk malam ni berkaitan dengan taubat, iaitu selagi mana pintu umur usia ni belum sampai kepada penghujungnya, tuan-tuan, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak kisah-kisah kalau kita tengok para ulama-ulama yang terdahulu, ya, yang mana mereka juga ada sebahagiannya akhirnya menjadi orang alim, akhirnya menjadi orang wara', yang dekat dengan Allah dengan asbab dia mencari pintu-pintu jalan kembali. Antaranya hadis yang masyhur yang biasa kita dengar, pernah ada seorang pemuda yang melakukan pembunuhan sebanyak 99 nyawa. Kita pun satu nyawa pun tak pernah lagi lah, na'udzubillah min zalik, kan. Tapi orang tu dah bunuh sampai 99, gangster jahat sungguh. Dan takdir Allah datangkan hidayah untuk dia kembali kepada Allah. Dia carilah seorang ulama ni, sampai jumpa ulama dia, ditanya, wahai syekh, wahai tuan guru, agak-agak ni Allah nak terima tak taubat saya? Maka jawab tuan guru tu tadi, apa yang kamu buat? Saya dah bunuh 99 nyawa. Masya Allah, banyak sangat tu. Aku rasa memang dah tertutup dah pintu taubat. Apa yang berlaku? Bila dia dah rasa macam dah tak ada peluang, alang-alang dah 99, cukupkan je dah 100 dibunuh oleh tuan guru tu tadi, tuan-tuan, ya. Genap 100. Habis genap 100, cari lagi tuan guru yang lain pula. Jumpa yang lain ni, alhamdulillah, dia kata apa? InsyaAllah pintu taubat terbuka seluas-luasnya. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Tapi yang penting kamu kena berhijrah lah. Tak boleh duduk dengan kawan-kawan lagi yang jenis yang kaki pukul, kaki buat maksiat. Kamu kena pergi ke satu kampung. Di kampung tersebut ramai orang yang melakukan amal-amal soleh supaya kamu dekat dengan jalan agama. Jadi takdir Allah, on the way dia nak pergi ke kampung tersebut, meninggal, tak sempat pun nak, orang kata, sampai ke kampung situ. Dia ringkaskan dalam hadis tersebut, turun 2 malaikat, maka bergelagahlah nak masukkan ke dalam neraka, ke dalam syurga. Kalau nak masukkan dalam syurga, dia belum lagi sampai ke kampung tersebut. Nak masukkan dalam neraka pula, dia dah ada niat tadi. Maka takdir Allah, diukur jaraknya tadi hampir dekat dengan kampung yang nak dituju tadi. Dan
akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting tu. Paling tidak pun tuan-tuan, kita ni dah ada keazaman niat untuk berubah kembali kepada jalan Allah. Lupakanlah tuan-tuan ya, maksud kata dosa-dosa yang kita pernah lakukan dulu, segala benda perkara tersebut, kita mohon sesungguh-sungguhnya taubat nasuhan yang malam ni dengan tahajud qiyamul lailnya, semoga dengan asbab usaha kita tu tadi Allah akan ampunkan. Cuma kena ikutlah tingkatan yang saya sebutkan ni tadi. Kalau berkait dengan manusia tadi, pergi jumpa dulu, cari dulu sampai dapat. Ada tak waris dia, mohon minta maaf, ampun. Kalau ada duit lebih, pulangkan balik. Kalau dah tak ada dah duit, minta halan dan taubat, doakan kepada orang yang pernah kita zalimi itu tadi. Tapi kalau dosa kita dengan Allah, contoh benda-benda yang pernah kita tinggalkan, seperti mana ibadat solat yang wajib. Yang ini sebahagian pendapat mengatakan kita kena gantikan, qadakkan daripada umur kita akil balik sampailah kepada umur kita yang sekarang ni. Agak-agaklah anggaran, contohnya berapa tahun kita pernah tinggalkan solat. Jadi yang itu setiap kali selepas solat wajib, tuan-tuan bangkitlah, buatlah satu lagi solat. Contoh macam maghrib tadi ya. Lepas aja solat maghrib, dah habis solat sunat ba'diyah, kita bangkit lagi sekali, niatkan saja, ya Allah, sahaja aku solat fardu maghrib qada'an lillahi ta'ala, qada' gantikan yang mana tahun-tahun lepas yang pernah aku tinggalkan. Kalau tuan-tuan berterusan istiqamah sampai ke akhir hayat, insya-Allah tergantilah amalan-amalan wajib yang pernah kita gantikan. Baik, yang selepas pada itu tuan-tuan, kita berserahlah pada Allah SWT, iaitu Allah SWT sajalah yang boleh mengampunkan dan memaafkan segala dosa-dosa kita tu. Semoga kalau kita sampai dekat akhirat nanti, kalau kita jumpalah orang yang kita aniaya ni, dengan asbab kita dah mohon doa, kita mohon ampun, Allah dah ampunkan dosa kita. Dengan asbab orang yang kita minta doa tadi ditinggikan darjat dia. Itu yang kita boleh buatlah sebagai panduan. Baik tuan-tuan, insya-Allah fasal kedua nanti kita akan sambung lagi, iaitu pada menyatakan khauf. Khauf ni apa? Khauf ni takut, bukan takut dengan hantu, bukan takut dengan orang, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun tak banyak tu. Mungkin nanti pada pertemuan yang kedua nanti kita gabungkan sekali, iaitu pada menyatakan khauf dan juga pada menyatakan perihal yang ketiga, iaitu perkara berkait dengan zuhud. Zuhud ni iaitu saya rumuskan sikit lah tuan-tuan ni, iaitu zuhud ini yang mana kita cintakan pada akhirat dan berasa macam dunia ni hanya sementara saja, ataupun taklah kekal selamanya. Baik, jadi insya-Allah sekadar itu dulu dengan masa yang ada yang dapat saya kongsikan. Kembalilah bertaubat, banyakkan beristighfar. Paling tidak pun ada istighfar kita setiap kali selepas solat. Kalau tuan-tuan tak dapat nak istighfar dengan sebanyaknya mungkin, tapi paling tidak pun contohilah seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimumnya paling tidak satu hari 100 kali istighfar. Astaghfirullahalazim. Baik, jadi itu dulu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.